Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk video kali ni kasar sikit, ganas sikit sebab saya nak grab attention anda. Buka video ni, dengar saya bebel. But actually Computex 2023 tak adalah level sampah. Banyak aja produk-produk menarik yang dipamerkan dekat sana. Produk-produk yang memang tak wujud lagi dekat Malaysia. Cuma kalau nak dibandingkan dengan pengalaman saya ke Computex tahun 2016, produk-produk yang dipamerkan dekat Computex 2023 ni kurang menarik sikit lah. Nanti saya cerita dengan lebih detail. Cuma first kali anda kena faham, anda kena tahu apakah itu Computex. Computex ni adalah PC fair yang terbesar atas muka bumi ni. Ada dua PC fair yang besar. Satu Computex dekat Taiwan dan satu lagi CES yang berlangsung dekat Amerika Syarikat. Kedua-dua PC fair ni bersifat B2B, business to business, bukan B2C yang berlaku dekat Malaysia. PC Fair dekat Malaysia macam MITF ataupun PCOM ataupun yang akan berlangsung dekat KB Mall pada akhir bulan Julai nanti, semua tu bersifat B2C, business to consumer. B2B ni senang kata dia macam Asus, Acer nak jual kepada pengedar di Malaysia ataupun pekedai di Malaysia. Manakala untuk B2C, dia dari pekedai kepada anda. Kepada anda sebagai pengguna. Direct macam tu lah. Itu beza antara B2B dan juga B2C. Dalam video saya sebelum ni, adalah orang yang tanya, saya tak tahulah dia betul-betul nak tahu ataupun dia menganjing. Dia tanya, adakah dekat Computex orang jual pendrive ataupun boleh ke beli pendrive dekat Computex ni? Yalah, anda pun tahu yang di Malaysia ni kalau PC Fair antara dua produk yang laku keras memang pendrive dan juga power bank. Pergi mana-mana booth boleh kata dekat sana mesti ada yang jual pendrive ataupun power bank. So, menjawab kepada persoalan tu, adakah di Computex kita boleh beli pendrive? Jawapan dia, yes. Memang banyak juga kedai ataupun syarikat yang jual pendrive dekat sana. Beza dia, anda tak boleh nak beli 1 biji, 2 biji ataupun 100 biji macam dekat Malaysia. Anda kena beli 1 kontena, 2 kontena, 3 kontena macam tu lah. Kalau anda ada duit, then anda beli. Tak ada masalah langsung. Untuk buat jualan, untuk buat jualan B2B dengan B2C, kaedah dia, mekanisme dia, method dia berbeza. Kalau kita tengok PC Fair yang berlangsung dekat Malaysia, cara mereka tarik pembeli datang dekat booth mereka dan beli produk mereka, simple sahaja. Yang pertama, mereka buang harga. Jual dengan harga yang kita kata gila murah. Yang kedua, mereka tawarkan free gift yang banyak-banyak, yang mind blown, pecah kepala. Kadang-kadang 30 in 1 pun ada. 50 in 1 pun ada. So, itu adalah cara untuk mereka tarik orang untuk beli produk mereka. Tapi untuk B2C, dia tak buat macam tu. Anda tak boleh nak buang harga sebab produk anda ada dia punya own price. So, apa yang geng-geng, apa yang B2B, apa yang booth-booth yang ada di PC Fair B2B ni buat ialah mereka akan set up satu booth yang convincing, booth yang mampu meyakinkan pekedai-pekedai ataupun pengedar-pengedar dia tengok, bawa beli produk, bawa balik ke negara masing-masing dan jual. Untuk cipta satu booth yang convincing ni, yang pertama, produk-produk yang dipamerkan tu mesti eye candy lah, mesti menarik gila, mesti buat orang yang lalu di tepi dia macam, apa ni menarik, jom kita tengok, something like that. Yang kedua, mereka akan launch produk-produk baru, produk-produk yang orang tak pernah tengok lagi sepanjang hidup dia. Dan even kalau sesetengah booth tu, anda boleh jumpa dengan staff yang ada dekat sana, anda boleh minta data-data jualan dekat negara-negara lain. Macam Indonesia berapa biji terjual, Philippines berapa biji terjual. Dari situ anda pun tengok, anda buat analisis sendiri. Oh, okey, kalau Indonesia boleh jual banyak ni, Filipin boleh jual banyak ni, kalau aku bawa balik produk dia ni ke Malaysia, mungkin aku boleh jual banyak ni. Okey, deal, kita beli. So, itu cara jualan berlaku dekat Computex lah. That's why dekat Computex ni kita akan jumpa 3 majoriti manusia. Yang pertama, kita akan jumpa pengedar-pengedar dari negara masing-masing. Yang kedua, kita akan jumpa pekedai-pekedai yang nak beli direct dengan brand-brand tersebut. Yang ketiga, of course, kita akan jumpa media lah, tech YouTuber macam saya. Pergi buat apa? Pergi tengok produk baru, upload dekat YouTube, dapatkan banyak views dan sebagainya. That's why, itu yang berlaku dekat Computex. Alright, beza antara 2016 dengan 2023. 2016 saya bagi tahu, memang kalau kita tengok dari segi teknologi itu sendiri,
Of course, teknologi yang ada pada 2023 lagi advance lah, lagi mantap. Kalau dulu untuk 2016 kita nak tengok casing yang ada RGB pun susah gila. Tapi 2023 every single booth yang ada tu kalau dia jual casing memang ada RGB lah. Yang tu kita tak boleh nafikan. Tapi 2016 ni menyaksikan kepada kita banyak produk fizikal yang baru. Ketika tu RGB itu sendiri adalah satu produk yang baru. Bila kita dekat Malaysia, kita buat PC, kita buat PC gaming, nak cari yang ada RGB susah gila. Casing yang mantap ketika itu ialah Cooler Master K380 yang mana dia punya warna pun warna putih, warna merah, biru saja. Tak boleh nak tukar-tukar. Kalau ada sekalipun dia punya LED strap tu harga RM120, RM180. Boleh control guna remote control macam tu saja. Tak boleh nak sync dengan motherboard. Tapi bila kita pergi dekat Computex, kita dapat tengok sendiri casing-casing RGB. Kita boleh nampak dia punya teknologi baru tu. Physically, kita nampak benda tu dengan mata kasar kita. Sama juga macam 2016, kita dah ada. Teknologi VR memang dah ada. Tapi nak cari kedai yang jual VR dekat Malaysia susah gila. Nak try VR tu sendiri memang susah. Bila kita pergi ke Computex 2016, kita tengok sendiri bagaimana Cooler Master dia buat satu booth. Kita boleh main parachute dengan pakai VR ketika tu. Secara fizikal kita nampak benda tu, kita boleh interact dengan benda tu. Tapi bila kita pergi Computex tahun 2023 ni yang saya pergi pada minggu lepas, benda tu tak wujud. Maksud tak wujud ni macam kalau kita nak sembang teknologi baru itu adalah VR. Tapi dekat Malaysia kita dah boleh nampak benda tu. Dah common dah. Ramai gila orang pakai VR. Atau RGB. RGB. Boleh kata kalau kita beli casing yang harga RM100 macam Invention Z3 tu pun, kita dah boleh dapat satu casing yang 4 biji kipas ARGB dah. So dia common. Tak ada satu benda physically baru. Yang paling latest dekat Computex tahun ni pun ialah dua lah kot yang saya perasan. Yang pertama ialah AI itu sendiri dan yang kedua ialah EV charger. Bukan EV car sebab Computex ni dia belum lagi sampai level macam bawa EV car masuk dekat sana. Belum ada lagi. Just EV charger yang MSI buat, yang FSB buat. So itu sahaja. AI. Saya tak nafikan AI tu adalah benda yang kita kata awesome. Tapi benda tu software. Benda tu kita tak nampak dengan mata kasar kita. Dia adalah satu perkara yang ghaib. That's why dia tak mampu buat saya rasa teruja. Plus AI sendiri, kita memang macam saya bagi tahu, kita dah boleh guna dia. Anda dekat rumah, anda tak perlu nak pergi Computex pun untuk try ChatGPT, untuk try Midjourney. Anda boleh try di depan komputer anda. Or even tengah anda layan saya membebel ni, anda boleh cuba Midjourney, buat prompt anda sendiri. That's why bagi saya, tak ada benda yang anda kena pergi pun Computex tu untuk tengok, untuk macam nampak tak? Saya tak tahu anda dapat tak apa yang saya cuba sampaikan. Cuma saya tak nafikan lah, memang kita kata produk-produk dekat sana menarik untuk kita pergi just enjoy tengok saja. Banyak je booth menarik. Macam saya sendiri, saya suka MSI punya booth. Bukan sebab MSI sponsor saya, tapi saya suka bagaimana MSI dia pamerkan produk dekat situ dengan beberapa senario. Macam dia tunjuk dia punya ultra wide monitor boleh di-pair dengan flight simulator. Jadi bila kita tengok benda tu, kita rasa macam, oh okey, kita boleh buat setup yang macam ni. Ataupun dekat mereka punya green screen, mereka tunjuk real time punya processing tu berlaku. Kita duduk dekat green screen, kamera capture kita punya video, kemudian dia hantar ke mereka punya PC, proses dekat sana dan tunjuk dekat monitor hasil dia. Semua berlaku secara real time, which is benda ni menunjukkan kepada kita capability produk-produk MSI itu sendiri. Ini booth MSI. Yang kedua, saya suka dengan booth Asus. Macam saya bagi tahu tadi, bila nak jual B2B ni, dia kena set up satu booth yang convincing gila. Salah satu cara untuk buat pelabur ataupun pengedar ataupun pekedai ni yakin dengan produk dia ialah dia spend duit banyak gila. Dia tunjuk yang dia kaya. Macam kalau kita geng-geng MLM ataupun Forex kan, mereka tunjuk MERS dan sebagainya untuk tarik orang beli melabur, join mereka punya scheme. The same thing goes to Asus punya booth. Mereka sewa dua booth yang besar gila. Boleh kata booth yang paling besar dekat Computex jatuh ke
kepada Asus lah. Satu booth untuk ROG sahaja. Satu booth. Booth tu anda boleh bayangkan saiz dia tu besar macam mana besar separuh padang lah. Kalau gabung dua tu dia memang satu padang terus. Satu booth Asus ROG sahaja, satu booth yang selain Asus ROG, Asus TUF, Asus ProArt ataupun mainstream laptop mereka lah. Bayangkan dengan dua booth tu pun sebenarnya kita akan rasa wow, gila besar Asus kali ni. Dia memang bagi satu perasaan yang meyakinkan. Produk ni kukuh. Kalau kita bawa masuk dia ke Malaysia, kalau kita ada masalah pun mereka akan support kita. Marketing, mereka akan buat marketing gila-gila punya. So dia ada feeling convincing tu ada dekat booth Asus. Dekat situ of course Asus ROG Ally, lepas tu mereka punya yang mereka collab dengan Acronym. Itu ada produk-produk menarik yang ada dekat sana. Saya suka juga dengan satu ProArt punya cinema screen. Bayangkan dalam keadaan Computex yang cerah gila, dewan dia tu cahaya memang melimpahi kita. Dia punya screen cinema tu dapat tengok dengan sangat jelas, sangat sharp. Warna dia sangat terang. That's why kalau Asus nak bagi hadiah dekat saya, itu yang saya nak. Asus ROG Ally tolak, tapi saya lebih nak cinema screen tu. Dan booth Cooler Master, saya suka juga. Walaupun booth dia simple, tapi dia tunjuk produk-produk yang kita kata mahal gila. Dia punya OpX tu, harga dekat RM80,000 Malaysia. Yang kita tak boleh nak test dekat lain dah. Tapi Cooler Master betul. Dia dekat exhibition hall tu tak menarik sangat lah. Ada OpX tu semua okey. Tapi bila anda pergi dekat mereka punya HQ, actually exhibition hall, Cooler Master dekat exhibition hall tu tak sampai 10% pun produk yang mereka pamerkan dekat situ. Bila anda pergi dekat dia punya HQ sana, dekat Neho tu, anda boleh nampak lah memang produk Cooler Master ni banyak gila. Bukan setakat OpX yang macam telur kita boleh duduk dekat dalam, bukan sekadar dia punya racing simulator, tapi dekat sana kita boleh nampak sebenarnya Cooler Master ada buat metronom, kerusi untuk kita basking, ada setting. Saya tak pandai sangat benda ni. Lepas tu ada juga penyejuk untuk kereta. Cooler Master ada buat benda tu guys. Memang awesome lah bagi saya. Cuma itulah, kalau nak dibandingkan dengan saya punya feeling tahun ataupun experience tahun 2016, 2023 ni sajalah. Kalau anda sekadar macam nak pergi tengok benda-benda menarik, then anda boleh pergi. At last kan, kalau ikut kepada pemerhatian saya, exhibition hall tu, dalam exhibition hall tu yang paling menarik booth mana? Yang paling ramai orang dekat booth mana? Thermaltake. Sebab apa? Sebab mereka pamerkan casing yang dah dimod. Casing yang kita kata mantap. Dia casing ni memang tak dijual lah. Dibuat khas oleh model-model yang ada atas muka bumi ni. Ada casing yang berpusing. Ada casing yang macam zaman meletup, gunung berapi yang meletup. Which is, nak cari atas muka bumi ni memang tak ada. Satu dan sebiji. Itu saja. The only one yang ada atas muka bumi. So, itu booth yang menarik. Even Thermaltake pun kalau kita tengok dia punya produk-produk betul yang bukan mod punya, kita akan boring sebab dia punya produk tak ada improvement pun. Dah 2-3 tahun casing yang macam tu sahaja. Itu yang berlaku pada Computex 2023. Cuma tahun depan saya akan pergi lagi lah. Manalah tahu ada teknologi yang lebih menarik. Video ni macam rumusan ataupun kesimpulan kepada Computex 2023. A good experience but not good enough untuk buat saya rasa macam nak puji gila seperti mana yang berlaku pada tahun 2016. Just side note, kalau anda kita kan saya ni pergi under sponsor dah, makan tak ditanggung lah, tapi saya punya flight, saya punya hotel ditanggung. Seminggu saya duduk dekat sana dengan Adli, habis dekat RM1,000 jugalah. Memang besar. So CES ni saya tak pasti pergi ke tidak. Kalau dapat sponsor saya pergi, kalau tak mungkin tak lah kot. Sebab kos nak pergi US sendiri pun mahal, nak duduk dekat sana pun mahal. Harapnya ada orang nak sponsor saya. Untuk Computex 2024, kalau anda berminat nak pergi, mungkin kita boleh setting sama-sama, kita pergi sama-sama. Dan selain dari kita pergi Computex tu, kita boleh travel lah dekat sana. Beef noodle memang sedap gila guys. Itu saja untuk video kali ni. Terima kasih kepada pihak yang sponsor saya. Yang sponsor saya ada Sun Cycle, lepas tu ada Deepcool Cooler Master, Zotac, FSP dan juga MSI. Terima kasih sangat, terima kasih banyak-banyak. Dan terima kasih kepada anda yang tonton video saya. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa? Jumpa lagi.